Bentong Kali merupakan seorang penjenayah yang paling digeruni pada awal tahun 1990-an. Dia terbabit dalam 16 kes pembunuhan dan beberapa kes keganasan, peras ugut serta penyeludupan dadah. Dia juga menjadi tajuk utama akhbar tempatan apabila berani mencabar pihak polis untuk menahannya, menjadikan namanya gempar pada ketika itu di seluruh Malaysia. Nama sebenarnya ialah Kalimuthu, anak lelaki Pakirisami atau P. Kalimuthu, yang dilahirkan dalam sebuah keluarga India di Bentong, Pahang pada 22 Januari 1961. Dia merupakan anak ke-8 daripada 11 orang adik-beradik. Taraf pendidikannya hanyalah setakat tingkatan 1. Aktiviti jenayah Bentong Kali bermula seawal usia remaja. Selepas beliau berhenti bersekolah pada usia 14 tahun, dia kemudian menyertai kumpulan kongsi gelap bernama Geng Norompat. Sejak daripada itu, dia mula buat jenayah kecil-kecilan seperti merompak, aktiviti pergaduhan, menyeludup dadah dan memeras ugut orang awam di sekitar Brickfields, Segambut, Sungai Wei dan Ampang. Tidak banyak sumber tentang kehidupan awal Bentong Kali, tetapi apa yang jelas dia pernah dipenjarakan beberapa kali seawal usia belasan tahun di beberapa penjara termasuk penjara Pudu, malah dia juga dikatakan pernah dibuang daerah dan negeri. Bagaimanapun, Bentong Kali disahkan pernah ditahan dan dimasukkan ke penjara kali terakhir pada tahun 1985 hingga 1987 di penjara Jerejak, Pulau Pinang. Selepas dibebaskan, dia dikatakan menghilangkan diri beberapa tahun sehinggalah muncul semula pada tahun 1991. Walaupun berulang kali dipenjarakan, Bentong Kali yang berusia 30-an masih enggan untuk berubah. Dia seolah-olah bercita-cita untuk menjadi penjenayah yang terkemuka dan digeruni orang ramai. Dia kemudiannya kembali semula ke Kuala Lumpur untuk meneruskan kegiatan jenayahnya. Tetapi kali ini dia memilih untuk tidak menyertai mana-mana kumpulan jenayah yang sedia ada. Sebaliknya, dia menubuhkan kumpulan kongsi gelap sendiri yang dipanggil Geng 08 di Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur. Sejak penubuhan kumpulannya sendiri sekitar tahun 1991 hingga 1993, Bentong Kali menjadi semakin ganas dan tidak terkawal sehingga mula berani melakukan pembunuhan. Malahan berani untuk melakukan pembunuhan secara terbuka dan terang-terangan. Ramai gerun dengan Bentong Kali sebab dia punya tahap jahat sampai sanggup tembak orang tanpa sebab. Kalau ada sesiapa didapati melaporkan kegiatan dia pada pihak polis, Bentong Kali tidak teragak-agak untuk menembak mati orang tersebut. Menurut beberapa sumber, Bentong Kali pernah tembak seorang pekerja restoran tanpa sebab dan menembak seorang lelaki yang memarahinya kerana tabiatnya yang suka kencing kawasan rumah orang tersebut sesuka hati. Paling teruk, pada 12 Jun 1993, dia telah menghadiri sebuah majlis hari jadi. Orang yang tidak dikenalinya tanpa dijemput, kemudian berlakulah kekecohan di antara rakan sejenayahnya dengan tetamu di situ. Akibatnya Bentong Kali yang terkenal dengan sikap panas baran itu terus melepaskan tembakan. Kejadian itu menyebabkan 4 nyawa terkorban. Dianggarkan sejumlah 16 kes pembunuhan telah dikaitkan dengan Bentong Kali. Siasatan forensik yang dilakukan terhadap kesemua mangsa pembunuhan itu menemui satu persamaan, yaitu penemuan kelongsong peluru jenis Sig Sauer yang biasa digunakan oleh seorang lelaki yang sama, yaitu Bentong Kali. Peristiwa pembunuhan majlis hari jadi itu membuatkan rakyat tempatan berada dalam ketakutan terhadap kegilaan lelaki yang bernama Kalimuthu atau digelar Bentong Kali itu. Kejadian itu juga menyebabkan pihak polis mula melancarkan operasi khas yang dinamakan Ops Buncit pada Jun 1993 untuk menghentikan keganasannya daripada terus berlanjutan. Seramai 200 anggota polis dikerahkan, termasuk pegawai-pegawai terbaik dari Kuala Lumpur, Selangor dan Pahang,
yang secara besar-besaran digerakkan untuk memburu Bentong Kali. Dalam usaha untuk menangkap Bentong Kali, poster dan kegiatan jenayahnya telah diletakkan di tempat-tempat awam di seluruh Malaysia. Ganjaran wang tunai sebanyak RM100,000 juga diiklankan sebagai hadiah bagi maklumat yang boleh membawa kepada penangkapannya. Poster Bentong Kali juga telah diedarkan ke negara-negara yang bersempadan seperti Thailand untuk mengelakkan dia melarikan diri ke seberang sempadan. Pemburuan Bentong Kali ialah operasi 24 jam, iaitu satu operasi pemburuan yang berterusan di seluruh negara. Namun apa yang mengejutkan ialah Bentong Kali malah dengan selambanya mengugut serta mencabar ketua operasi yang juga merupakan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah pada ketika itu, iaitu Datuk Zaman Khan, untuk mencari dan menangkapnya sampai dapat melalui panggilan telefon. Tidak cukup dengan itu, Bentong Kali juga sebelum itu dilaporkan pernah merempuh 2 orang anggota polis bermotosikal dengan sengaja menggunakan sebuah kereta pada waktu malam dan sempat meloloskan diri apabila kedua-dua polis terbabit melepaskan tembakan. Selepas ops buncit dilancarkan, kecekapan pihak polis harus dipuji kerana tidak mengambil masa yang lama untuk menemui lokasi yang dikatakan tempat persembunyian Bentong Kali. Hasil risikan membawa mereka ke tempat persembunyiannya yang terletak di sebuah rumah teres 2 tingkat di Medan Damansara, Kuala Lumpur. Bagaimanapun penghuni yang berada di rumah tersebut masih samar dan tidak dapat disahkan identitinya bahawa ia benar-benar adalah Bentong Kali. Walaupun Bentong Kali terkenal dengan keberaniannya, namun dia sangat berhati-hati dalam setiap pergerakan selepas namanya menjadi buruan paling dikehendaki oleh pihak polis. Jadi ketua operasi, Datuk Zaman Khan, cuba menggunakan hela dari sudut psikologi dengan membuat kenyataan kepada pihak media bahawa Bentong Kali telah berjaya melarikan diri ke luar negara melalui siaran televisyen. Kenyataan itu berjaya mempengaruhi Bentong Kali. Dia yang terpancing dengan kenyataan itu menganggap pihak polis tidak berjaya mengesannya. Oleh itu, barulah dia berani untuk keluar dari rumah teres tersebut pada waktu malam bagi meneruskan kegiatan jenayahnya. Pada malam hari semasa Bentong Kali mula keluar bersama 2 orang rakannya menggunakan kereta, pihak polis akhirnya dapat mengesahkan identiti individu terbabit adalah Kalimutu atau Bentong Kali dan rakan sejenayahnya selepas mengekori mereka. Tanpa berlengah, perintah operasi khas dari Bukit Aman telah dikeluarkan serta-merta bagi mengarahkan pegawai dan pasukan elit yang terlibat bersedia mengambil kedudukan dan mengepung rumah itu untuk melakukan serbuan apabila Bentong Kali kembali ke rumah teres tersebut. Setibanya Bentong Kali di rumah itu pada waktu subuh sekitar jam 6 pagi, dia dikejutkan dengan serbuan yang dilakukan oleh pihak polis. Bentong Kali sempat melarikan diri ke tingkat atas rumah tersebut sambil melepaskan tembakan rambang terhadap pihak polis. Namun mujurlah tembakannya itu tersasar dan tidak mengenai mana-mana pasukan polis yang terlibat. Kecekapan pihak polis terlebih dahulu berjaya menumpaskan 2 orang rakannya. Dan Bentong Kali juga berjaya ditembak mati oleh penembak tepat pasukan polis di lokasi kejadian. Riwayat Bentong Kali berakhir pada jam 6.30 pagi, 29 Jun 1993 dalam operasi serbuan itu.